bubar darurat politik serta darurat bencana alam serah pada YDPA sepenuhnya. Selangor, Pulau Pinang, Sabah, Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan tak nak bubar. Pak Mael nak buat macam mana? Oh, itu dia orang tak nak bubar katanya DUN. Ya, sebenarnya terima kasih saudara Izzuwardi Maknun. Soalan yang tanya ataupun kenyataan yang dibuat agak penting juga untuk dibincangkan. Rakyat pun kena faham. Ya. Pembubaran parlimen ni adalah pembubaran parlimen. Setiap DUN negeri mempunyai hak untuk membubarkan pada masa-masa yang mereka pilih untuk membubarkan. Tidak ada kewajipan dalam perlembagaan kalau parlimen bubar maka semua DUN kena bubar, tidak. Jadi itu adalah pilihan negeri-negeri tersebut, terutamanya kalau diambil contoh Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, adalah parti Pakatan Harapan. So mereka memilih untuk tidak membubarkan, untuk protes kepada parlimen. Itu pilihan politik masing-masing. Dan itu tidak menjadi suatu halangan kepada mana-mana pihak. Cuma ya dari sudut perbincangan bagaimana Ismail Sabri nak justifikasi bahawa parlimen yang bubar dan negeri-negeri tertentu yang di bawah barisan akan bubar, tapi kemudian nanti dalam 8-9 bulan lagi akan ada pembubaran DUN lain pula yang akan mengadakan perbelanjaan tambahan untuk SPR, mengadakan pilihan raya DUN masing-masing pada masa itu. Itu adalah soalan yang rakyat wajar tanya. Dan ini adalah perkara yang Ismail Sabri perlu jawab. Dan kalau dia tak jawab dan kemudian dia bubarkan, maka Ismail Sabri mungkin boleh hilang kerusi bera dia, insya-Allah. Baik. Boleh tak rakyat saman Perdana Menteri atau kerajaan sebab buat GE dalam keadaan tidak menasabah seperti bencana banjir? Soalan kedua, Tuan Hanif bertanding di mana untuk GE15? Soalan pertama ya. Soalan pertama sebenarnya seperti yang telah kita sentuh tadi. Nak saman tu siapa pun boleh file saman, tapi tidak akan berjaya. Baik. Tidak ada peruntukan perlembagaan atau perundangan yang membolehkan rakyat saman bagi tujuan membatalkan keputusan pilihan raya contohnya. Tidak juga ada peruntukan untuk meminta apa-apa pampasan. Tetapi pampasan satu isu lain. Mahkamah mungkin kalau menganggap disebabkan diadakan pilihan raya dan orang itu telah pun menyampaikan bantahan awal-awal secara bertulis kepada pihak berkuasa termasuk pejabat Perdana Menteri, termasuk Istana Negara, kemudian diadakan dan tempatnya banjir dan dia dapat buktikan dia tak dapat pergi, itu menunjukkan orang ini berminat nak melaksanakan tanggungjawab. Mahkamah mungkin mengambil kira untuk memberi pampasan, tapi pampasan ni boleh serendah RM1 sebagai contoh simbolik, dan tidaklah boleh sampai RM1 juta. Tuntutan di mahkamah untuk isu-isu perkara seperti ini bukan untuk menjadikan seorang kaya, adalah pampasan. Pampasan tak bermaksud peluang dapat durian runtuh, tidak. Itu pun prinsip dalam perundangan. Anda dipampaskan kerugian anda bukan dipampaskan untuk mendapat durian runtuh menjadi kaya raya, tidak. Itu bukan pampasan. Ya. So, walaupun bagi saya amat sukar untuk mendapat bukti-bukti yang saya nyatakan tadi. Untuk mendapat, biasanya rakyat duduk di rumah. Biasanya rakyat buat tak tahu. Biasanya rakyat nak pemimpin mereka bercakap. Mereka tidak menyampaikan melalui surat. Mereka tidak pergi ke istana. So, kalau perkara ini tidak ada, bagaimanakah anda yakinkan kepada mahkamah awak antara rakyat patriotik yang ingin melaksanakan hak mengundi dan itu telah digagalkan? Ya. Baik, terima kasih Hafiz. Soalan tengah ni, Tuan Hanif bertanding di mana? GE15. Satu soalan yang minta maaf peramatang sekarang ni sebab perkara seperti ini cuma akan berlaku bila ia berlaku. Terima kasih di atas soalan, dan jika ada hasrat pun akan diumumkan kemudian. Jika tidak ada hasrat, kita tunggu sidang meja dari Tuan Hanif, ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Hafiz. Bukan pendapat saya berkaitan dengan UMNO mahu UMNO mahu bubar parlimen semata-mata untuk mengelak masuk ke dalam. Sebenarnya dari segi objektiviti, secara pandangan jujur, saya berpendapat ada dua. Bukannya satu. Dua sebab. Dan juga mungkin tiga sebab. Tapi sebab yang kedua dan ketiga berkait rapat. Kenapa UMNO mahu berjaya sekarang? Sebab pertama, memang betul para pemimpin mereka memerlukan satu penukaran kerajaan memihak kepada mereka untuk menentukan mereka terselamat. Kita pernah bincang antaranya, kalau itu berlaku, maka Perdana Menteri UMNO boleh melantik seorang peguam negara yang memihak falsafah kepada UMNO dan melakukan proses perundangan yang perlu untuk membebaskan mereka. Itu sebab pertama.
Baik. Itu tidak boleh dinafikan antara sebab utama. Tapi sebab kedua, bagi saya pun kita tidak boleh ketepikan. Dalam pandangan UMNO, sama ada mereka betul ataupun tidak, itu soal lain. Dalam pandangan UMNO, pihak pembangkang yang ada sekarang tidak bersedia. Tidak mungkin bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Inilah masa terbaik dalam anggapan UMNO untuk mengadakan pilihan raya. Dan perkara itu ada juga asas dia. Kita lihat tentang Pakatan Harapan contohnya. Kita dengar desas-desus dan kita lihat sendiri pernah berlaku percakaran ataupun ketidakfahaman yang memungkinkan perkara itu berlaku. Begitu juga parti-parti lain yang baru adalah parti baru. Parti yang belum bertapak lagi. Walaupun kita harap perkara itu akan diselesaikan dengan masa yang tercepat ini, terutamanya oleh GTA dan gabungan bangsa, tapi masih jauh daripada apa yang dilihat oleh parti-parti politik yang gagah ni. Kononnya gagah tapi dah jadi raksasa bermuka setan. Ada antaranya. So parti-parti kecil tidak. Begitu juga dengan Bersatu yang menjadi musuh UMNO bagi pihak UMNO. Mereka nampak Bersatu sebagai tidak relevan. Dan itu saya memang setuju. Sebab semestinya Bersatu tidak relevan. Kalau dia boleh tunjukkan bahawa dia jatuhkan kerajaan satu taktik bodoh, kemudian mengakibatkan dia jatuh sendiri, mana ada rakyat nak percaya Perdana Menteri macam tu atau pemimpin macam tu. Kalau ada rakyat percaya lagi, memang rakyat pun masuk dalam golongan yang sama. Minta maaf. Jadi itu saya rasa adalah sebab kedua. Yakni mereka yakin, mereka kononnya yakin bahawa pihak pembangkang, pihak musuh politik mereka tidak bersedia, dan mereka percaya bahawa mereka sekarang ini bersedia. Sebab apa? Antara keputusan yang memihak kepada mereka, yang mereka akan mungkin salah tafsirkan, adalah kemenangan Zaid Hamidi dalam kes Ultra Kirana. Mereka akan salah tafsirkan bukan kes itu. Itu mereka berhak mengatakan Zaid Hamidi bebas, tapi mereka akan salah tafsirkan seolah-olah tidak ada kes lain. Sedangkan kes Akal Budi masih wujud dan sudah sampai hampir ke garis penamat yang dijangkakan tamat pada bulan 11 tahun ini. So itulah dia sebab-sebab yang saya percaya dari segi objektivitinya yang menyebabkan UMNO nak tekankan. Tidak lari pada sebab utama untuk menentukan kuasa diperolehi, baru mereka boleh buat. Heran juga kita kalau kita lihat. Heran sangat. Dalam keadaan di mana negara telah rugi per bilion-bilion akibat daripada apa yang disahkan oleh mahkamah berkaitan dengan kleptokrasi. Ada yang dibicarakan lagi, tapi kita ambil SRC contohnya. Dan kita ambil isu Rosmah Mansur didapati bersalah. Beratus juta di situ. Kambungannya hilang. Tidak ada pemimpin UMNO membuat laungan kenyataan pembencian terhadap rasuah. Itu rakyat kena tanya. Adakah satu kerajaan, walaupun dia kuat sekalipun, yang tidak membuat komen tentang salah guna kuasa dan salah guna rasuah, boleh dipercayai untuk dipimpin? Saya rasa Agong akan tanya persoalan tu. Di mana kenyataan Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, pucuk pimpinan UMNO tentang keputusan yang menunjukkan pemimpin UMNO nombor 1 pada ketika itu dan isterinya membuat salah laku jenayah rasuah dan salah guna kuasa? Mana kenyataan anda? Dan anda nak mengambil peluang untuk menukar kerajaan sebab ada lompong-lompong di dalam perlembagaan yang boleh anda gunakan untuk melantik peguam negara dan sebagainya. Ini wajar ditanya oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Itu saja.